Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami menerusi Facebook Live di program Buah Bicara sempena jelajah Jom Kena Ubat Daerah Mersing yang disiarkan secara langsung di Facebook Jelajah Jom Kena Ubat Negeri Johor. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Moga harapnya baik-baik saja dengan keadaan semasa. Pastikan anda menjaga kesihatan dan membudayakan norma baharu dalam komuniti untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, saya Helen Lau mengacarakan segmen Buah Bicara pada pagi ini. Bersama-sama saya, Cik Nur Hasana merupakan pegawai farmasi dari Hospital Mersing. Apa khabar Cik? Sihat Alhamdulillah. Okey, di kita ada seorang lagi tetamu, Cik Wei Hui Min juga merupakan pegawai farmasi dari Hospital Mersing. Apa khabar Cik? Sihat semuanya? Khabar baik. Baik. Untuk pengetahuan semua, Jelajah Jom Kena Ubat merupakan program turun padang tim Kena Ubat Johor ke komuniti bagi menyebarkan maklumat penggunaan ubat yang berkualiti dalam kalangan masyarakat. Pada tahun lepas, tim kami telah menjelajah di komuniti di daerah Pontian dan tahun ini daerah Mersing telah dipilih menjadi tuan rumah. Dengan mengambil situasi pandemik terkini, program jelajah tahun ini berlangsung dalam bentuk norma baharu bagi mendidik komuniti dalam isu penggunaan ubat. Jadi, pada hari ini, secara langsung kita akan membincangkan tajuk COVID-19 pengambilan ubat selepas vaksin menerusi Facebook Live. Kepada anda, sebelum kita pergi jauh lagi tentang tajuk hari ini, jangan lupa like and share Facebook Jelajah Jom Kena Ubat Negeri Johor. Sebarkan informasi ini agar dapat memberi manfaat kepada orang awam tentang perkongsian pagi ini. Bolehkah Cik Hasana terangkan bagaimanakah situasinya jangkitan COVID-19 sekarang secara ringkas? Terima kasih Encik Helen. Status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 22 Ogos 2021, kes baharu mencatatkan sebanyak 19,807 kes, menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 1,555,093 kes dengan kes aktif yang direkodkan sebanyak 262,255 kes dan manakala kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ataupun ICU ialah sebanyak 1,026 kes dan bagi kes yang memerlukan bantuan pernafasan ialah 496 kes dan akhir sekali kes kematian kini melonjak kepada 232 kes dengan kes kumulatif 14,168 kes. Statistik ini amat membimbangkan. Pada pendapat Cik Hasana, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi situasi ini? Adakah vaksin COVID-19 berkesan? Sebenarnya, apakah itu vaksin COVID-19 dan apakah fungsi vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 merangsang sistem imun supaya jika terdedah kepada coronavirus SARS-CoV-2, tubuh badan kita boleh bertindak balas terhadap jangkitan COVID-19. Vaksin COVID-19 juga mengandungi antigen seperti jujukan genetik mRNA, viral vektor dan juga viral nyah aktif bagi penghasilan vaksin COVID-19 yang selamat dan juga berkesan. So, antigen dalam vaksin ini berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun sistem imuniti tubuh badan kita dalam membentuk imuniti terhadap jangkitan COVID-19. Oh, okey. Sekarang sudah faham kenapa orang kata vaksinasi seseorang mempersiapkan tubuhnya dengan askar atau antibodi bagi melawan jangkitan COVID-19. Dengan itu, bolehkah Cik B beritahu apakah jenis vaksin yang sedia digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu PIK Malaysia? Okey. Pada masa ini, terdapat 3 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan oleh program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Malaysia iaitu Comirnaty, Coronavac dengan AstraZeneca. Comirnaty nama pengeluar Pfizer-BioNTech. Vaksin Comirnaty ini akan disuntik pada lengan otot.
diberikan 2 dos, setiap dos 0.3 ml. Suntikan dos kedua adalah dalam masa 21 hari setelah dos pertama. Yang kedua, CoronaVac. Nama pengeluar Sinovac. Vaksin Sinovac sama juga akan disuntik pada lengan otot juga dan diberi sebagai 2 dos, setiap dos 0.5 ml. Suntikan dos kedua adalah dalam selama 21 hari setelah dos pertama. Yang ketiga, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca sama juga akan disuntik pada lengan otot dan diberi sebagai 2 dos, setiap dos 0.5 ml. Suntikan dos yang kedua adalah dalam masa 4 sehingga 12 minggu setelah dos yang pertama. Itu saja. Baik, ramai di kalangan orang awam selalu rasa bimbang dengan kesan sampingan yang mungkin berlaku selepas vaksinasi. Jadi, bolehkah Cik B memberi sedikit penerangan berkenaan kemungkinan yang boleh berlaku setelah vaksinasi dan apakah itu AEFI? Vaksin COVID-19 akan membantu melindungi anda daripada jangkitan COVID-19. Anda mungkin mempunyai beberapa kesan sampingan selepas suntikan COVID-19 yang merupakan tanda normal badan anda dalam merangsang sistem imuniti tubuh dan membentuk imuniti terhadap jangkitan COVID-19. Kesan sampingan ini boleh mempengaruhi kemampuan anda untuk melakukan aktiviti harian, tetapi kesannya biasanya akan hilang selepas beberapa hari. Tadi tanya pasal AEFI. Apa itu AEFI? Adalah sebarang kesan sampingan yang dialami selepas menerima suntikan vaksin yang tidak semestinya berkaitan dengan pengambilan vaksin tersebut. Tetapi bukan semua AEFI yang dilaporkan adalah disebabkan oleh vaksin atau proses imunisasi. Selepas suntikan vaksin COVID-19, orang awam akan berasa bengkak, sakit pada tempat suntikan, berasa letih, sakit kepala, sakit otot, demam, menggigil, sakit sendi, bengkak kelenjar. Sekiranya mengalami gejala bengkak pada muka dan tekak, gatal atau ruam pada seluruh badan, sukar bernafas atau denyutan jantung yang cepat, berasa lemah dan pening, perlu mendapat rawatan daripada doktor dengan segera. Terima kasih atas penerangan Cik B. Cik Hasanah, ada apa-apa nasihat tambahan untuk orang awam berkenaan perkara yang perlu dilakukan selepas suntikan vaksin? Okay. Selepas suntikan vaksin, tempoh pemerhatian selama 15 hingga 30 minit akan diadakan untuk memantau keadaan penerima vaksin. Jika penerima vaksin mengalami kesan sampingan dalam tempoh pemerhatian seperti yang Cik B katakan tadi, iaitu sukar bernafas, bengkak pada muka, denyutan jantung menjadi laju, pening ataupun lemah, hendaklah dimaklumkan kepada petugas yang berkenaan. Dan bagi penerima vaksin COVID-19 juga, masih perlu untuk mematuhi SOP untuk mengekang penularan pandemik COVID-19 dan semua individu haruslah terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang disarankan dengan mengamalkan 3W iaitu wash, wear and warn dan mengelakkan 3S dengan mengelakkan tempat sempit, sesak dan sembang dekat. Dan selepas dos yang pertama, anda akan diberikan kad vaksinasi dengan adanya tarikh janji temu untuk dos yang kedua. Kad ini haruslah disimpan dan dibawa kepada suntikan yang kedua. Baik, Cik Hasanah. Ada sesetengah mereka di luar sana bertanya, bolehkah atau perlukah sebenarnya pengambilan ubat paracetamol sebelum suntikan COVID-19? Berapa lama perlu tunggu selepas vaksinasi sebelum ambil yang ubat paracetamol?
Jawapannya ialah tidak perlu. Orang awam tidak perlu mengambil paracetamol sebelum menerima vaksin. So, penerima vaksin dinasihati untuk mengambil paracetamol apabila berasa sakit otot, sakit sendi ataupun demam selepas menerima vaksin lah. So, jadi hanya perlu mengambil ubat paracetamol apabila rasa sakit ataupun demam sahaja. Okey, jadi ingat ya semua, hanya mengambil ubat paracetamol apabila rasa sakit atau demam. Bagaimanakah pula sekiranya seseorang itu ada alahan pada ubat-ubatan? Bolehkah mereka mengambil vaksin? Bolehkah mengambil ubat alahan sebelum vaksinasi sebagai persediaan? Bolehkah Cik B terangkan? Jawapannya lah, anda tidak digalakkan untuk mengambil ubat-ubatan alahan sebelum vaksinasi untuk tujuan mencegah kesan sampingan. Sekiranya seseorang itu jika ada alahan ubat, mereka dinasihatkan untuk mendapatkan penilaian selanjutnya daripada doktor sebelum vaksinasi. Bagi mereka yang mahu mengambil ubat-ubatan selepas vaksinasi, perlu berbincang dengan doktor sebelum mengambil ubat-ubatan tersebut. Baik, terima kasih kepada Cik Hasanah dan Cik B kerana sudi hadir pada pagi ini. Terima kasih juga kepada para pendengar sekalian untuk mengikut sesi Facebook Live kita. Secara kesimpulan, vaksinasi bukan maksud kita bebas dari COVID-19, akan tetapi melindungi kita daripada gejala teruk. Jadi, harap semua percaya dengan keberkesanan vaksin dan terus konsisten menjaga diri dengan prosedur operasi standard iaitu SOP yang digariskan oleh KKM walaupun sudah mendapat vaksin. Ada apa nasihat terakhir dari Cik Hasanah dan Cik B sebelum kita akhir sesi pagi ini? Nasihat saya kepada para pendengar, kami menyediakan khidmat sokongan bagi membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami perincian berkenaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Orang awam boleh menghubungi mendapatkan maklumat sahih berkaitan vaksin COVID-19 dengan menghubungi hotline talian melalui talian 1800-88-828 atau melayari laman web www.vaccinecovid.gov.my. Selain daripada itu, orang awam juga boleh menghubungi dengan Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan iaitu National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-88-6722 daripada hari Isnin sehingga Jumaat jam 8 pagi sampai 5 petang. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita. Oleh itu, marilah bersama-sama mendaftar sebagai penerima vaksin. So, kesimpulannya, pengambilan vaksin adalah langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang di sekeliling kita. So, masyarakat di seluruh negara yang layak untuk mengambil vaksin amatlah diharapkan untuk bersama-sama menjalankan tanggungjawab dalam memastikan usaha kerajaan bagi mencapai imuniti kelompok. So, apabila sebahagian besar masyarakat diberi vaksinasi, penularan jangkitan COVID-19 dalam komuniti dapat dicegah dan selanjutnya mengekang penularan pandemik COVID-19. Bersama-sama kita hentikan pandemik COVID-19. Lindung diri, Lindung semua.